Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Itilabai. So, Alhamdulillah, hampir 2 tahun aku tak ke JB. So, hari ni aku dah sampai ke JB semula atas urusan kerja. Perjalanan daripada KL tadi lebih kurang dalam pukul 8 pagi dan terus sampai ke JB lebih kurang dalam pukul 11.50 macam tu. Dan pukul 12.30 aku terpaksa bergerak ke site di Desaru untuk melihat tanah di sana. Dan Alhamdulillah sampai di Desaru lebih kurang dalam 1.5 jam jugalah. Agak jauh sebenarnya Desaru daripada Bandar JB dengan highway yang agak kecil. Dan keadaan cuaca pun tak berapa cantik sebab sepanjang perjalanan hujan yang agak lebat, sehinggalah aku balik semula ke Bandar JB masih lagi hujan. So, perjalanan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 7 suku lebih kurang baru aku dapat rehat di hotel. Macam ni lah keadaan dia. Hampir 2 tahun tak sampai ke JB. So, malam tadi lebih kurang lepas maghrib aku mandi apa semua, siap solat apa semua, dan keluar dengan driver bos untuk pergi dinner dekat Asam Pedas, dekat area Hotel Amari ni saja. Lepas daripada makan malam, aku keluar kejap dengan driver bos aku ke Pasar Karat untuk melihat keadaan di Pasar Karat. Untuk sekian kalinya aku ke Desaru, memang berbeza lah. Dulu pun pergi masa aku kecil lagi, dalam darjah 4, darjah 5 dengan arwah bapa aku. So, kali ni setelah berpuluh tahun tak pergi, memang satu pembaharuan yang agak berbeza lah. Memang tak dapat bayangkan lah sebenarnya bila sampai di sana. Cuma masalah dia dari segi highway, Desaru tu tak berapa cantik sebab jalan masih lagi belum dibesarkan. Buat masa sekarang cuma satu pergi dan satu balik, dan kebanyakannya double line. So, tak boleh nak laju, tak boleh nak memotong pun sebab dan banyak construction pun di sepanjang highway. So, agak membahayalah sekiranya berlaku kemalangan ataupun apa-apa yang tidak diingini. Macam tadi pun ada satu kereta dah terlajak ke sebelah kiri masuk ke longkang. Pada pendapat aku, area Desaru sekarang ni dia lebih kurang macam dekat Nusa Dua di Bali, di mana kawasan tersebut dijadikan kawasan pelancongan dan terdapatnya dan terletaknya juga hotel-hotel mewah yang berada di sana seperti Westin, One and Only Resort, Hard Rock Cafe dan beberapa lagi hotel-hotel mewah dekat sana. So, bagi mereka yang ingin ada private beach, bolehlah datang ke Desaru untuk menginap di sana dan melancong untuk tujuan memperkembangkan ataupun memajukan pelancongan negara. Aku agak menarik untuk duduk di Hard Rock Hotel Desaru. InsyaAllah tengoklah dalam masa terdekat ni. Mungkin aku tidur semalam 2 kat sana. Cuma masalah dia untuk ke sana bagi aku, kalau daripada JB ni sendiri memakan masa dalam 1 jam suku ke 1.5 jam jugalah. Itu merupakan satu perjalanan yang agak jauh. Mungkin disebabkan oleh highway yang kecil sebenarnya. So, aktiviti malam macam biasa, balik tadi sampai lebih kurang dalam 7 suku lepas maghrib tadi. So, rehat kejap. Lepas tu aku keluar dengan driver bos aku untuk makan malam dekat ada satu restoran Adam Hawa tak silap aku, di mana terdapatnya asam pedas batu pahat ke apa aku tak sure, tapi memang salah satu restoran favourite aku lah kalau aku nak makan asam pedas. Dia asam pedas Claypot. Korang boleh google ataupun korang boleh cari asam pedas Adam Hawa ni kalau tak silap aku restorannya, ataupun aku akan letakkan link dekat tepi aku ni untuk korang buat rujukan. Lepas dinner tadi, kononnya malas nak keluar, tapi abang driver tu kata dia nak pergi ke Pasar Karat nak beli something. So,
Itu pun kita orang pun tak tahu sama ada pasar karat tu buka ke tidak. Jadi hari ni tadi lepas daripada dinner terus redah je, bawa kereta pergi ke sana. Alhamdulillah pun dibuka seperti biasa. Cuma kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan dan pintu keluar masuk hanyalah satu sahaja. So mana-mana jalan yang ataupun lorong-lorong yang pergi ke arah pasar karat dulu semuanya telah ditutup dan dijaga oleh pengawal kuasa. Macam biasalah, bila masuk tu kena scan suhu, MySejahtera kena scan semualah untuk dibenarkan masuk. Tadi dah pergi tadi, macam biasalah peniaga-peniaga dah mula meniaga disebabkan sektor perniagaan untuk peniaga-peniaga kecil pun telah dibenarkan. Alhamdulillah, satu perkara yang positif untuk peniaga-peniaga kecil di sekitar JB ni. So apa yang aku akan tunjukkan, footage semasa di pasar karat, aku akan tunjukkan sebentar lagi. Kopi ni. Okey, betul. Kopi. Dah ada grade bang kan dia menyambung. Ni. RM1. Sekarang ni berada di pasar karat JB setelah hampir 2 tahun tak datang. So alhamdulillah perniagaan semua dah dibuka. So hari ni Abang Suhaimi nak beli jersey buat anak dia. Oh, cantik. Kebersihan yang baik. Basuh tangan dengan mangkuk atau sabun. Kuasa Dia bang. Baju MU 3050. Walaupun dah kalah. Aduh. Macam ni lah keadaan pasar karat buat masa sekarang di JB. Alhamdulillah peniaga-peniaga dah pun mula niaga. Dan ianya amat membantu untuk peniaga-peniaga kecil di Johor Bahru ni menaikkan semula pendapatan dan harap COVID-19 berlanjutan turun kesnya daripada semasa dan kita doakan moga Malaysia sifar COVID-19 kes, InsyaAllah. Okey, moga kita jumpa lagi. Mr. Ikhtilabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye. Nombor plat. Dia boleh warna macam mana bang? Harga ke macam mana? Harga kalau hitam putih sini kita bagi
dapat 25 bang. Kalau capat kawan nombor sini Rainbow glitter ni Rainbow biasa kena tambah RM5. Kalau abang nak tukar papan YC ni pun kena tambah lagi RM5 bang. Kalau contoh renci ni kan, ni 35, yang ni 30 bang. Sekarang ni aku akan bawa korang tour ataupun aku nak tunjukkan keadaan JB di area hotel aku ni, dan korang boleh tengok lah keadaan JB sekarang macam mana, dan juga tambak Johor yang kalau waktu-waktu ni memang agak bising dengan bunyi hon-hon lori yang nak masuk dan keluar ke Singapura. Tapi sekarang ni memang agak berbeza, senyap sunyi sebab sempadan Singapura masih lagi belum dibuka untuk keluar dan masuk. Jadi aku akan tunjukkan sekejap lagi, dan korang tengoklah keadaan JB buat masa sekarang. Korang dah tengok dah macam mana keadaan dia, sunyi sepi. So aku harapkan vlog kali ni dapat dijadikan rujukan ataupun ianya sebenarnya untuk tunjukkan bukan gambaran sebenar ataupun gambaran semasa JB buat masa sekarang. So aku harap kita bertemu lagi di lain vlog. Mr. Celabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.